Al-Fatihah. Jawab boleh. Soal. Soal apa? 382. Juzuk apa? Surat 215. Ha? 215. 205. Tiga enam lima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Masalah 365. Masalah burung hantu. Masalah burung hantu dari nyawa orang mati. Di mana pula? Ada perkara kebodohan minal jahiliyah. Ya, yang keduanya yang selalu pada etikad orang jahil ialah hammah, buantu. Yang suka ia duduk di tanah jerat, tanah kubur, atau di tempat rumah batu yang runtuh. Apabila senja mulalah ia berbunyi. Pada etikad orang Arab zaman dahulu, iaitulah burung yang jadi ia daripada nyawa orang mati pula. Macam jadi burung tu jadi daripada orang mati punya nyawa gitu. Kemudian mati dibunuh, mati berbunuh, mati dibunuh, atau daripada tulangnya atau darahnya, maka selama belum dibunuh akan orang yang membunuh orang yang mati itu tiadalah berhenti daripada berbunyi. Itu pahaman-pahaman karut mungkin. Iaitu apabila mulalah bunga senja ia pun mula berbunyi, minta minum, seolah-olah makna bunyi itu beri aku minum. Demikianlah halnya daripada bunga senja sampai habis siang. Dan apabila memandang manusia kepadanya, berpusing kepalanya, bukan tu pusing, menurut sebagaimana berpusing orang yang melihatnya dan mengintainya. Ini semua etikat-etikat yang rosak, kita betul pahaman jahiliah. Kemudian masalah tengok untung dengan burung. Dia untung dia baik ke tak baik, dia tengok pakai burung. Maka di sini dia meluputkan pegangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu semua benda tu Tuhan yang taksis, Tuhan Allah Taala. Jadi dia menafikan benda. Kata setengah ulama, hama itu ialah burung terbang malam yang ma'ruf pada orang Arab kerana melihat maknanya naas daripadanya. Iaitu apabila mereka itu hendak memperbuat satu perkara yang baik atau perkara besar, jadi mana keluarlah mereka itu melihat terbang burung dari kanan ke atau pada kiri.
Sekiranya burung tu terbang ke kanan, maka alamat bagus. Dan jika tiada naas. Dan jika terbang ke kiri, maka itu alamat naas. Ini yang begini, naas kau ini. Itu semua pahaman mengarut. Dan tiadalah baik, dia kata. Maka tiadalah jadi dikerjakan. Kalau ada program dia ke mana pun, tak boleh. Untuk dia pergi. Dia belaki hari ini. Wah. Jadi bermakna dia sudah berpegang kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Hantu pula hantu. Maka dua intikad ni bohong. Ya. Dan tiada betul, dan tiadalah asalnya. Apabila tidak ada asal, tidak ada nas maksudnya. Al-aslu daripada an-nas, tidak ada nas dari Quran dan hadis. Itu semua rekaan-rekaan pahaman karut. Dan orang yang beriktikad demikian itu jahil. Kerana burung hantu ialah satu daripada unggas yang Allah Ta'ala jadikan dia jenis makhluk seperti burung lain-lain. Dan jadikan dia suka duduk di jirat. Kebetulan Allah Ta'ala jadikan dia, Tuhan jadikan dia duduk dekat kubur. Rumah-rumah runtuh, rumah tinggal. Dan tengok mana nahas malam-malam dengan burung itu adalah salah. Dan itulah tiada betul. Kerana burung itu dan yang lain daripada makhluk Allah Ta'ala juga. Tiada ada yang tahu perkara dalam alam, dalam ilmu Allah Ta'ala. Walau Nabi sekalipun, yang mukarrabin sekalipun, tak ada siapa tahu ma indallah, barang di sisi Allah Ta'ala. Maka betapa kau berpegang dengan sangka-sangka kebodohan itu dan sebagainya daripada tenung dan tilik dan ramal, ya, dan sebagainya, maka semua tu bohong, perkara yang dusta begini. Dan terkadang ada berbetulan dengan penengukannya dan tenungan. Kebetulan mana dia tengok gini, jadi Allah Ta'ala jadikan semua tu. Ialah terdampak dan nak kena di dalam sekali-sekali jua. Maknanya itu bukan hakikatnya daripada sangkaan mereka, tidak. Ya. Itu semua benda sebenarnya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Habis. Jadi pahamannya boleh merosakkan akidah di sudut mana? Di sudut ia mengiktikadkan bahawa makhluk itu yang membekas, makhluk yang memberi kesan, bukan Tuhan pula. Ya. Guna masalah penyakit ulat dalam perut, ada perkara kebodohan yang ketiga pula daripada jahiliah punya pahaman yang berlaku pada orang jahil ialah bengis safar, iaitulah satu penyakit yang dikatakan oleh orang Arab zaman dahulu yang hinggap ia kepada seorang. Maka penyakit itu daripada ulat duduk di dalam perut orang yang beridapnya, kemudian mengamuk ia dalam perut. Ulat tu buat demo, dia mengamuk dalam perut. Ya, maka penyakit itu daripada ulat duduk dalam perut orang yang mengidapnya. Ia mengamuk di dalam perut, waktu lapar terkadang membunuh, ia akan tuannya. Maka penyakit itu sangat kata menjangkitnya lebih keras daripada menjangkit kurap pada etikad orang. Maka semua itu telah dibatalkan oleh Nabi SAW. Etikad mereka dengan sabdanya la udwah wala safarah, la udwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Artinya tiada menjangkit, ada dengan sungguh tak ada menjangkit, dan tiada betul bertikad menengok-nengokkan burung berkenaan tadi sebagai maknanya penengoknya, dan tiada betul jadi daripada orang mati dibunuh, tak ada nas
Semua pahaman sesat. Dan tiada betul penyakit safar itu menjangkit. Dan tak juga. Habis. Kemudian babu maja'a fil iman bil qadar khairihi wa syarrih. Datang ini menyatakan percaya, mana beriman untuk baik dan jahat. Mana baik, jahat, bahagia, derita, sakit, ya, sihat, mati, hidup, semua itu ialah minallah, daripada penentuan Allah Ta'ala. Dan percaya dengan kadar untung baik dan jahat itu ialah hakikat dari Allah. Tapi kira saudaraku telah lalu di dalam awal bab kadar telah terangkan makna kadar ialah takdir Allah Ta'ala pada azal. Ini satu pendapat. Itulah ketetapan kudrat mentaksis menentukan pada azali siap akan tiap-tiap suatu berlaku dan zahir dalam waktu yang maklum padanya. Sekian-sekian waktu, sekian tempat, sekian benda, ya. Dan qada itu ialah menjadikan dan menzahirkan di dalam waktu maklum yang berbetulan dengan takdir yang telah ditakdir itulah, dan iradatnya pada ilmu itu daripada azal. Maka tiada satu dalam alam ini yang terbit daripada ada kepada tiada dan keluar daripada tak ada kepada ada, melainkan semuanya telah ditakdirkan. Tidak satu benda pun yang lepas daripada takdir Allah Ta'ala. Habis. Maka masuk di dalam perkara-perkara yang ditakdirkan Ta'ala adalah daripada azali lagi. Bahawasanya celaka di atas manusia itu semuanya dengan takdir Allah Ta'ala. Maka tiada siapa menjadi Islam dan beriman dan taat dan berbuat baik melainkan dengan takdir. Semua yang ada kat kita dia punya. Sebab tu tak ada jalan yang boleh kita nak letakkan bahawa manusia nak berbangga dengan amal atau kebaikan. Sebab semua dah siapkan dia punya. Tunggu-tunggu masa Tuhan tak sanakan satu persatu, ya. Dan tiada siapa yang jadi kafir dan maksiat, berbuat jahat melainkan semua takdir Allah. Ya, kullum min indillah, semua telah datang daripada Ta'ala. Sebab apa? Kalau kita katakan baik dari Allah Ta'ala, tak baik itu kita manusia makhluk yang menentukan, seolah-olah berlaku tak baik itu adalah keluar daripada takluk kudrat dan iradat. Kalau ada benda keluar terlepas daripada takluk kudrat, batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, tak ada siapa boleh jadikan alam membawa alam ini akan tarif, tak ada mahu. Sekarang alam tak ada. Ada. Bila alam ada menandakan apa? Sabit sifat Allah Ta'ala. Ya. Tuhan yang menentu, bukan orang lain tak. Maknanya sabit ketuhanan bagi Allah Ta'ala tidak ternapi. Dengan itu bahawasanya semua tu dari dia, ya. Adapun ayat ma'asabakum min hasanatin fa minallah ma'asabakum min sayyi'atin, ini atas jalan adab. Ma'asabakum min hasanah, apa yang baik fa minallah daripada Ta'ala, wa ma, dan sebalik benda yang buruk ada pada diri kamu. Ya, ini ayat jaga tu. Ayat ni dipanggil menerangkan adab saja. Ma asabakum min hasanatin fa minallah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik dari Tuhan, yang tak baik pada diri kita, itu dipanggil ta'adduban, kerana kita beradab dengan Allah Ta'ala. Sama dah kalau tanya babi itu siapa jadikan, maka tuan-tuan kena jawab dengan betul. Apa dijadikan? Kena kata semua makhluk dijadikan oleh Allah. Anjing siapa jadikan? Kena jawab semua makhluk dijadikan oleh Allah. Kena jawab, cara jawab dalam ilmu bahasa usuluddin atau bahasa akidah. Maka kita jawab Tuhan tu hakikat begitulah. Tapi kalau jawab begitu membawa kepada jahat adab, ya. Benda yang tak baik kita bangsakan kepada makhluk, pada hakikat adalah daripada Allah Ta'ala. Itu dipanggil suluki adab. Dalil kata semua daripada Tuhan, ayat lain kullum min indillah, katakan semua tu datang daripada Allah Ta'ala. Itu dua, Quran datang dengan dua cara tu. Ada dengan hakiki, ada majaz, kemudian ada adab dan sebagainya. Itu ayat itu tidak bercanggah. Kalau kita tengok zahir macam bercanggah. Kan satu ayat kata kullum min indillah, semua dari Allah Ta'ala.
Ayat ni pula, yang baik dia Allah, yang tak baik pada kita. Macam mana pula ni? Dia tak ada bercanggah. Ya? Semua nak memahami dia betul. Bahawa yang tadi hakikat, yang ni dipanggil atas jalan adab, beradab dengan Ta'ala. Itu cara dia. Siapa jadikan babi? Kata, semua makhluk menjadikan. Dia tanya lagi, siapa? Dia kata, semua makhluk Tuhan jadikan. Kalau dia tanya lagi, terkajang dia. Sekil kepala kau ni bangang. Dia kata, semua makhluk masuklah. Kan? Itu maksudnya. Supaya berjalan adab dengan Allah Ta'ala. Habis. Barang siapa tiada percaya akan perkara ini dengan takdir Allah, bukanlah orang itu terbilang dari jumlah orang mukmin. Jawab dia orang kafir itu. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan Abu Isa Tirmizi an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallam la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia khubah. Katanya apa? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada beriman seorang hamba Ta'ala yang tidak bersifat seorang itu dengan sifat mukmin, dan tiada dinamakan dia orang beriman dan Islam, sehingga beriman mana yakin percaya, iman dia dengan kadar, yakni percayakan takdir Allah Ta'ala akan baiknya, yakni bahagianya dan jahatnya, celakanya itu semua daripada dia, ya. Maka tiada ia Islam dan beriman dan taat melainkan dengan takdir Allah Ta'ala. Beriman itu pun Tuhan takdirkan, ya. Dan tiada kufur maksiat seorang melainkan dengan takdir dia. Semua itu daripada dia. Itu bagi ketuhanan. Tuhan mana satu benda tak boleh lepas daripada dia. Dia tidak berhajat, sebalik yang lain berhajat, tak lepas daripada dia. Semua dalam bagi Tuhan. Habis. Guna masalah qadar dan qada, tiada ditukar-tukar sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Hingga hingga apa tu? Hingga wa ma lahu. Dia bercampur Arab ni. Terjemah dicampur dengan Arab. Ya. Wa ma lahu, hingga ma lahu, barang yang bagi Ta'ala tu maklum pada seorang tu. Akan bahawasanya sebarang perbuatan yang kena ia akan dia dan berbetulan ia dengan dia, tidak ada supaya salah satu akan dia, bahkan sebagaimana takdir azali, tak satu benda pun berlaku melainkan dengan dia. Ya, itu makna kata hatta ya'lama annama asabah, benda yang kenakan dia itu lam yakun liyukhti'ah, dia tak boleh menyalahi. Benda tu kena, mesti kena. Kalau kata tak kena, tetap tak kena. Walaupun macam nak kena, tak. Tuan dah kata tak kena, tak kena. Itu maknanya. Ya. Orang kata sakit, sakit. Walaupun dia dia ubat jantung. Kalau kata tak sakit, dia duduk kat mana pun, tak, dia tak kena. Virus ke apa pun. Kalau tuan kata tak kena, tak kena. Ya. Nak ceritakan apa takdir, hakikat daripada dia. Allah. Tiada ada supaya apa? Salah satu memang tadi. Bahkan sebagian takdir azal itu sebagaimana sebagai itulah yang berlaku.
Mana apa yang Tuhan takdir itu sajalah. Tiadalah bertukar kepada yang betul itu disalahkan dan yang salah ditukar pula. Dibetulkan sekali tidak. Sebagaimana sabda Nabi sallam, bahwasanya sabda dia, sebarang yang tersalah akan dia tiada ia dibetulkan dia dah, yakni kalau sudah takdir pada azali tersalah pada satu perbuatan mesti jadi tersalah. Ya, Allah silap. Bahawa telah siap pada azal. Satu bising benda ada pada azali kan. Begitulah kita akan menyalahi. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ubadah dan Jabir dan Abdullah bin Amr. Yang bermula hadis ini gharib. Habis. Itu menceritakan tentang pada takdir. Walhasil semua daripada dia lah. Una masalah 4 perkara yang wajib kita percayakan dia. 4 perkara. Maka barang siapa tiada percayakan keempat-empat ini jadi kafir ia. Dalil menunjukkan demikian hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Aliyin. An Ali qala Rasulullah SAW la yu'minu abdun, tak beriman seorang hamba tu kata Nabi, hatta yu'mina bi arba, sehingga dia beriman dengan 4 perkara. Yashhadu an la ilaha illallah, satu, wa anni, itu Nabi Muhammadin Rasulullah. Kemudian ba'asani bil haqq, Allah Ta'ala bangkitkan aku dengan sebenar, kata Nabi SAW. Wa yu'minun bil maut, bil ba'as, dan dengan bangkit balik kubur, ba'dal maut. Wa yu'minun bil qadar, dan diberi iman dengan qadar. Aulah dia selamat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, katanya bersabda Rasulullah SAW, tiada dibilangkan mukmin dan muslim seorang hamba itu hingga percaya, mana beriman dengan 4 perkara ni. Ya, maka 4 perkara disebutkan wajib percaya pada hadis ini. Pertama, naik saksi itu. Ya. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni, itu Nabi Muhammad tu, ila Rasulullah. Yani ikrar dan mengaku dengan ucapan lidah, benarkan dan percaya dan betulkan dengan hati bahawasanya tiada Tuhan yang mustahak, mana yang patut disembah melainkan Allah juga. Bahawasanya aku itu pada Ibnu Abdullah adalah pesuruh. Dan diutusnya ya aku kepada makhluk dengan agama yang benar. Maka jangan iktikad seperti iktikad Yahudi, katanya Muhammad itu pesuruh Allah kepada orang Arab saja, orang lain tak masuk gitu. Ya, ini kerja-kerja jahat Yahudi macam-macam. Itu bukan pesuruh kepada sekalian manusia, tidak. Itu pahaman Yahudi. Maka ia dihukumkan kafir ia dengan berkata demikian. Mana dia menolak kerasulan Rasulullah SAW secara umum. Untuk orang Arab itu. Apatah lagi kalau dia meremehkan Nabi SAW, Rasul lagi lah. Ya Nabi tak aku umat itu. Asal tu guru dia mengaku dah. Kan? Dulu kat sana ada yang cangkat jari dengan kaya. Biar Nabi tak umat asal dia mengaku rakyat. Wah, cakap itu murtad. Menghina Rasulullah. Yang kat Duyung ni ada pula satu lagi. Tu anak baik dia kata, kalau Nabi tak umat pun tak apa, jadi tok guru dia mengaku dia sudah. Cakap gitu kapi murtad. Soalan tok guru dia besar daripada Rasulullah SAW. Ada? Semalam mengajar dia pula cerita. Kat Duyung tu ada. Ini gambar tok guru dia, tok guru dia. Wah. Macam-macam akhir zaman ni. Fitnah cukup banyak akhir zaman. Macam-macam jaga-jaga lah. Tu guru dia macam lebih besar.
Itu dia membesarkan Tok Guru lebih daripada Rasulullah SAW. Jawab dia apa? Kufur orang. Ya. Maka jazamkanlah bahawasanya Nabi besar kita Muhammad SAW adalah pesuruh Allah kepada sekalian bangsa, sama ada Arab atau Ajam. Arab mana? Arab Ajam orang lain daripada Arab tak kira. Atau orang putih. Putih ada orang hitam. Ada juga orang hitam pun. Sama ada orang Arab atau orang putih atau orang hitam atau orang merah atau orang kuning. Oranye ni tak ada. Dia tak kira apa warna kulit dan maksudnya apa jenis bangsa, semua adalah maknanya wajib beriman dengan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka siapa yang percaya akan dia dan percayakan barang yang disabdakannya, maka terbilang ia mukmin. Dan yang tiada percaya maka terbilang ia kafir. Tu jawabnya. Kemudian masalah percayakan mati itu bagaimana? Adalah yang kedua daripada 4 perkara yang wajib dipercayai sebagai pegangan akidah, ialah wa yu'min bil maut. Wa yu'minu bil maut wal ba'as ba'dal maut. Wa yu'minu bil qadar. Dan beriman dengan kematian. Ya saudaraku, adalah percayakan mati itu selalu mafhumnya. Dia yang nak dipaham tu disalah faham. Jangan faham percayakan mati di sini itulah percayakan kita tiada hidup, yakni apabila habis ajal, apabila roh kita keluar. Maka demikian itu tiada siapa ingkar, orang kafir pun tahu. Dan semua orang ketahui bahawasanya tiada seorang akan kekal di dunia. Dan faham demikian itu membawa kepada tiada yang maksud dalam hadis ni. Kan? Maka bermula makna percayakan mati ialah percayakan bahawasanya Allah Ta'ala mematikan sekalian yang bernyawa. Dan jangan iktikad orang kafir, itulah adalah manusia itu hidup sebagai ibarat pelita. Apabila habis minyak gelap. Ya, apabila habis minyak gas, malap langsung padam. Dan dia je betul-betul kampung tu. Malap langsung padam. Jadi maknanya memadam ke apa? Minyak tak ada. Padahal nyala padam semua tak ada. Langsung padam dengan sendirinya, tiada siapa menghembusnya dan tiada siapa memadamkan. Tu. Demikianlah katanya kepada manusia, apabila akhir umurnya, habis nyawa dia lah, matilah. Sebab dia mati dengan habis nyawa, habislah. Bukan mematikan ada kuasa lain. Dia tak nampak Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala, ya yuhyi wa yumit. Yuhyi mana menghidupkan, wa yumit mana mematikan. Dia semua. Jadi memanglah percaya mati. Dia kata habis nyawa matilah, kan. Siapa yang matikan? Habis nyawa. Dia tak nampak Allah Ta'ala yang mematikan. Ya. Dia tak nak matikan, habislah nyawa. Bukan habis nyawa terus mati. Tak nampak Tuhan. Itu salah. Yang mematikan ialah Allah Ta'ala. Sifat al-imatah. Menghidup pun dia, al-ihya. Dia juga. Semua dia. Itu bagi Tuhan. Apa makna Tuhan? Tak ada satu benda boleh lepas. Kalau ada satu benda boleh lepas, jawab dia batal makna ketuhanan. Ya. Satu zarah pun tak boleh terlepas. Sebab Allah Ta'ala itu tempat tumpuan. Allahus Samad. Kan? Itu dipanggil qalbun suratul ikhlas. Kalau kita baca ikhlas, tibakan Allahus Samad, kita niat antara hajat kita, insya-Allah mustajab. Ya, sebab dia kata qalbun suratul ikhlas. Hati bagi surah ikhlas dapat as-samad. Allah as-samad. Qullahan Allahus Samad. Allah Ta'ala as-samad, tempat tumpuan. Mintalah itu kan. Maka demikian tu i'tikad yang salah. Ya, i'tikad kan macam dia pelita lah. Habis minyak padam lah. Padam dia apa padamkan habis minyak. Dia tak nampak.
Siapa dia yang mentasarruf menjaga benda. Ya, hidup mati semua dia. Padam kita, hidup kita semua dia. Itikat yang salah dan kufur ia na'udzubillah. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala jadikan bagi tiap-tiap yang hidup itu roh. Dan roh itu lain daripada jisim yang ada ni. Dan kekal ia hingga dalam dunia. Dimasukkan di dalam rongga. Hidup lagi kita ni kan. Allah Ta'ala yang menghidupkan. Kemudian diambil Allah Ta'ala pula. Kemudian apabila datang masa lepas. Maknanya riwayat alam ini dikembalikan Allah Ta'ala kepada rongga. Bukan roh. Seperti mata minyak habis ia hangus dimakan api Allah. Habis. Dan roh itu tiada ada. Makanya maka tetaplah bahawasanya percayakan mati. Ya. Percayakan mati, yakni percayakan Tuhan mengambil jiwa nyawa itu. Tiap-tiap yang hidup pada masa habis umurnya Tuhan yang tadi. Bagaimana takdir Allah Ta'ala pada azal, itulah. Sikit dia nak tengok. Ya. Silap pandang ni kan dia lari. Macam makan dia tak. Nak jadi syirik, tak payah pergi tempat toko berhala. Dengan makan, boleh syirik. Dia berpegang makan itulah hakikat mengenyangkan. Tak makan, tak kenyang. Kalau makan, mesti kenyang. Dia etikat nasi mengenyang. Syirik. Dia sudah mensekutukan Tuhan dengan nasi. Ya. Padahal memang dia kena asyama' minallah. Semua daripada Allah SWT. Allah. Mana dia? Dan kufur dia kerana bahawa Allah Ta'ala jadikan bagi tiap-tiap yang hidup itu mati dan roh itu lain daripada jisim yang dikekalkan hanya dalam dunia, dimasukkan ke dalam rongga tadi. Dan diambil Allah Ta'ala semula. Kemudian apabila datang masa lepas riwayat alam ni, ambillah cerita dia, kembalilah kepada Ta'ala. Tuhan yang ambil, ya. Bukan roh itu seperti minyak, habis ia hangus dimakan api. Kan? Minyak tu habis kan? Api seluruh. Habis lagi. Padam api, bukan macam tu. Api itu pun yang memadamkan Allah Ta'ala. Yang menyalakan Allah Ta'ala. Itu hakikat dia. Dan roh itu tiada apa, ya. Makanya maka tatkala bahawasanya percayakan mati itu, yang dipercayakan Allah Ta'ala mengambil, ya, tiap-tiap yang hidup pada masa habis umurnya sebagaimana takdir Allah Ta'ala pada azal. Itulah. Kemudian masalah percayakan bangkit dari kubur, yaumul ba'as. Kita dibangkitkan daripada adalah satu daripada 4 perkara yang wajib diimani, dipercayai, jadikan iman. Ya. Yang ketiga dia sabdanya apa? Sabda bagi Islam, wal ba's ba'dal maut wa yu'min bil qadar. Yang dipercayakan dan dengan dibangkitkan daripada kubur, dah hancur, tulang pun dah hancur. Tuan nak bangkitkan boleh, tak ada apa pun. Kita daripada tak ada contoh apa dijadikan. Kan? Kemudian daripada telah dimatikan. Maka di sini pengakuan, penguatkan kepercayaan percaya bagi kita akan bangkit itu. Iaitulah boleh juga dengan fikiran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Semua boleh ternas dalam Al-Quran. Iaitu sedangkan kita entah dari mana-mana tiada tersebut, ya, habuk angin sebelum kita dizahirkan Allah Ta'ala. Daripada mana kita? Ada asal, tak ada langsung, kan? Kedua, tiba-tiba jadi kita hari ini sebagaimana ada. Maknanya itu penentuan daripada dia segala-galanya. Maka kemudian daripada itu dimatikannya, maka tiada payah ia mengembalikan barang yang sudah dijadikan. Maka kematian kita itu adalah sempadan kita berpindah. Berpindah dari alam yang fanin, alam yang fana lenyap ni, kepada alam yang baqin, yang baqa, yang kekal. Itu saja maknanya. Ya.
Taala yang muntasarrif, menguruskan benda yang tersebut itu. Dan yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'minu bil qadari, dan percaya yakin dengan qadar, ketetapan pada azali yang dilakukan oleh apa? Taala lakukan. Allah Taala yang bersifat dengan kudrat, dengan iradat itu mentaksis segala benda yang akan berlaku, ya. Sebagaimana tafsirnya di atas tadi. Kalau kita tengok sini, segala benda yang kita pandang semua adalah daripada takdir Allah Taala. Ya, dalam mentasiskan, menentukan keadaan itu begini, keadaan itu begini, semua dah siap. Itu di antara cara kita beriman kepada Taala, ya, mengenali akan Tuhan yang sebenar. Yang mentadbir bukan ditadbir. Ya, dia diperlukan, bukan dia yang memerlukan. Itu makna dua ketuhanan. Dan babu maja'a fi anna nafsa tamutu haitsuma kutibalah. Ini nafsu mati itu ikut apa telah ditetapkan. Ke mana laut, darat, mana cara semua dah siap. Ya, akan datang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna khaira kullahu bi anta min al-awwal wa maja'na tajribuna qulubana 'ala an-nasab wa nashkurana Allah.